بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Bersyukur pada Allah, kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun dalam siri yang ke-27 dalam pengajian fiqh manhaji, iaitu kita sudah berada hampir-hampir di penghujung rancangan ataupun berada di penghujung perbahasan yang mana kita bincangkan tentang fiqh munakahat ataupun al-ahwal syakhsiyah. Mana kita sudah bincangkan bagaimana nafkah berkaitan dengan isteri, nafkah untuk isteri itu sendiri. Yang mana nafkah berdasarkan kedudukan suami, iaitu yang bab terakhirlah, untuk kita dapat lebih pencerahan lebih mendalam atau boleh rujuk kepada pengajian yang lalu. Ada kedudukan suami yang senang ataupun kaya, ada suami yang sederhana dan fakir. Maka kedudukan nafkah tu kita nak tahu jumlah dia berapa banyak. Kita nak tahu jumlah dia berapa banyak. Kita nak tahu dari segi sudut kapasiti seorang isteri tu dapat berapa banyak. So dalam mazhab Syafi'i dan begitu juga ulama-ulama yang lain juga mengatakan bahawa seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah At-Talaq ayat ke-7, yang mana mengikut kemampuan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, supaya suami itu memberilah nafkah mengikut kemampuan dia. Kalau dia seorang yang kaya, berharta, maka kadar yang perlu diberikan kepada isteri itu mesti lebih. Dan begitu juga kalau pendapatan dia sederhana, maka dia mengikut kadar sederhana. Kalau suami itu miskin, maka dia memerlukan kepada ikut keadaan ataupun begitu juga kefakirannya itu. Tak boleh kita nak kata nafkah kena sama saja. Sebagai contoh, kalau suami itu kaya, maka kadar dia macam mana, nak kira senang saja. Dia ikut uruf, ikut pandangan umum ataupun adat masyarakat. Kalau lelaki kaya, maksudnya perempuan yang bersuamikan kaya, satu hari makan berapa kali? Mungkin makan dalam 4 kali ataupun 5 kali. Maka wajib ke atas suami memberi makan kepada isterinya 4 kali. Manakala kalau yang sederhana pula, ikut pandangan umum, iaitu yang bergaji sederhana, M20, M40. Ini kalau kita sebutkan yang kaya tu M20, lepas tu M40, B40 yang miskin. Jadi kadar yang macam mana? Kalau yang berpendapatan sederhana, maka kadar yang wajib dia beri makan kepada isterinya itu sederhana. Kalau orang kaya mungkin satu hari 5 kali, dengan sarapannya, lepas tu dessertnya, high tea-nya, dan seumpamanya lagi. Maka kalau orang sederhana wajib beri makan satu hari 3 kali. Dan miskin pula macam mana? Kalau miskin ikut kadar kemampuan, mungkin satu hari 2 kali. Kalau fakir mungkin satu hari sekali boleh bagi makan, ikut kemampuan. Begitu juga berkenaan dengan makanan macam mana. Kalau yang kaya tu 2 cupak, sebab apa? Bersesuaian lah. Kalau kita tengok tu kena bagi makan 5 kali sehari, itu pun kewajipan. Tapi kalau isteri tu diet, satu hari nak makan 2 kali, tak ada masalah. Itu maksudnya keredaan isteri. Jadi bila kita jelaskan tentang perkara macam tu, kita nampaklah. Dan berkenaan dengan lauk pula, lauk tengok macam mana. Lauk kalau biasa orang kaya dekat tempat tu berapa? Orang kaya biasa kat tempat kita ni 3 ke 4 lauk lah, itu biasa. So kalau ikut uruf, ikut pandangan umum,
geografi yang dia duduk ataupun adat masyarakat kat situ, orang kaya standard makan 3 ke 4 lauk. Ya, maka dia wajib memberi isterinya setiap kali makan, terutama tengah hari dan malam, kena sediakan 3 lauk sekurang-kurangnya. Ya, ikan, ayam, sayur, lepas tu dessert ke apa, ikut. Sebab dia mampu. Manakala yang sederhana pula, ikut keadaan pandangan umum kat Malaysia ni lah tuan-tuan, lauk dia berapa? 2. Kan? Macam saya ni taklah kita katakan kaya lah. Saya ni orang sederhana. Sederhana, kalau kita tengok kata-kata macam saya ni dibesarkan daripada keluarga sederhana tuan-tuan, memang kata-kata makan satu hari lauk 2 lah. Sayur lauk. Itu standard lah. Maka itu yang wajib. Suami yang kadar pendapatannya sederhana, dia bagi macam tu. So bila ada ikut kemampuan yang telah ditetapkan oleh para ulama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau suami yang kaya bagi isteri makan satu hari 2 kali ataupun 3 kali, dia boleh tuntut. Dia boleh tuntut. Kalau tak cukup, kata, saya ni suami saya orang kaya dan saya ni makan banyak kali. Satu hari saya makan 5 kali. Pasal apa? Sebab dia diet. Nampak tak? Baik. Diet macam mana? Sebab antara kadar diet, kalau cara lah orang yang fitness ni mengajar, nak diet dia kata makan banyak kali tapi sikit. Ada orang memang ada perempuan tu memang badan dia ramping, tapi satu hari makan sampai 7-8 kali. Tapi sekali makan tu pagi sesenduk, lepas tu pukul 10 makan sesenduk lagi, tengah hari makan sesenduk lah. Dia macam tu lah. Tapi hakikatnya kalau dia makan satu hari 5-6 kali, sama juga macam kita makan 3 kali, 4 kali. Tapi mungkin dia lagi kurang, sikit-sikit dia makan. Katakanlah si suami tu dia kaya, dia boleh bagi makan isteri 4 kali ke 5 kali sehari, dan isteri pula kuat makan. Dia tahu, memang dia tahu hak dia. Abang, sebab abang orang kaya, syariah mengatakan abang kena bagi saya makan ikut pandangan umum masyarakat. Kalau orang kaya sehari makan 5 kali, abang kena bagi saya makan 5 kali. Betul? Itu kadar dia. Tak boleh kalau bagi makan 3 kali. Sebab apa? Itu kadar orang sederhana. Sedangkan suami dia kaya. Sama juga kalau isteri kepada suami yang sederhana. Kalau ikut pandangan umum, suami dia mampu untuk bagi makan satu hari 3 kali. Sebab apa? Pandangan masyarakat umum, orang yang berkedudukan ataupun bergaji sederhana, dia mampu untuk memberi isterinya makan satu hari 3 kali. Tapi tiba-tiba dia kedekut, dia tak nak bagi. Maka isteri boleh tuntut. Dia kata, cukuplah satu hari 2 kali. Yes, 2 kali cukup. Tapi hak saya satu hari makan 3 kali. Sebab apa? Abang kalau ikut gaji puratanya, abang ni M40. Sederhana. Mampu nak bagi saya makan 3 kali. Jadi kenapa bagi 2 kali saja? Nampak? Sama jugalah. Kalau si isteri tu dia ada kemampuan untuk makan, maksudnya suami tu boleh bagi makan 3 lauk ataupun 4 lauk. Maka dalam hal ini tuan-tuan, kita nampak keadaan sebegini, isteri boleh minta. Nampak? Kenapa? Abang kaya, isteri orang kaya lain makan sampai 3-4 lauk, 5 lauk. Kenapa awak bagi saya makan 2 lauk saja? Tak boleh. Pasal apa? Kenapa Allah supaya menetapkan dalam Al-Quran, Allah liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Suami yang bermampu maka memberi nafkah ikut kemampuan dia. Pasal apa? Kalau tidak ada standard, maka si suami itu dia akan melakukan ikut suka hati. Apa maksud ikut suka hati? Dia kata dia kaya, okey, cukup makan, cukuplah. Sepatutnya dia bagi isteri makan satu hari 4 kali, tapi dia bagi makan 2 kali. Kedekut. Sebab ini untuk mengelakkan supaya suami tidak perlu berkira. Kalau perlu, maka perlu dibagi ikut kadar yang kemampuan dia. Begitu juga kadang-kadang kalau suami isteri tu sederhana, suami tu bergaji sederhana, tapi dia tak nak bagi makan, dia bagi makan 2 kali saja. Sedangkan kalau ikut uruf, wanita yang suami kesederhana, dia boleh dapat 3 kali makan. Jadi pendek kata, kalau isteri yang bersuamikan kaya, dia berhak untuk dapat lebih daripada kadar wanita yang isterinya suaminya sederhana. Dan manakala isteri yang bersuami sederhana, dia tak boleh demand seperti mana isteri yang kaya-kaya minta. Nampak? Dia tak boleh. Jadi tuan-tuan, berkenaan ini ada detailnya, boleh tengok pada siri yang ke-26 pengajian ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga fakir, miskin dan sebagainya, ikut kadar dan kemampuan, ikut uruf pandangan umum masyarakat tempat. Kita dah jelaskan.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nafkah tambahan. Ni kita masuk muka surat 386 kalau ada buku lah. Ya, kalau ada buku yang disebutkan 386 yang sebutkan sebagai nafkah tambahan kepada nafkah isteri yang mengambil kira kedudukan suami yang berbeza-beza adalah seperti berikut. Nampak? Ya, rumah yang sesuai dengan kemampuan, ya, suami yang boleh didiami oleh isterinya. Sekurang-kurangnya mempunyai keperluan asas dan sewajarnya. Keperluan asas, yang maksudnya kemampuan suami yang boleh didiami oleh isterinya. Maksudnya kalau kaya, ya, kaya takkan tak ada perabot kot. Nampak? So, kalau ada rumah walaupun tanpa perabot, tetapi tak menjadi kepayahan kalau tak ada perabot. Tapi isteri berhak dapat. Pasal apa? Keselesaan. Ya tak? Ya memang kalau tak ada perabot tak mati, betul. Tapi Allah mengatakan yang mampu bagi ikut kemampuan. Maka ikut uruf setempat, ikut kadar setempat macam mana. Biasa rumah dekat Malaysia ni ada perabot. So, suami yang mampu kena beli perabot. Untuk kegunaan dia nak duduk, nak berehat dekat rumah dia, katil dan seumpamanya, barang dapur gas. Ya, suami mampu tapi tak payah awak pakai kayu api, tak boleh. Benda ni semua boleh dibawa ke mahkamah kalau suami kedekut dan seumpamanya. Baik, ya, semua peralatan untuk tujuan kebersihan. Begitu juga alat-alat solek dan perhiasan. Ingat, isteri, ya, ada hak ke atas suami untuk belikan alat solek kalau suami mampu. Biasa yang boleh dituntut, kata orang tu, isteri dia minta bahan solek untuk suami yang bergaji sederhana. Yang fakir miskin tak boleh lah, dia tak mampu. Pasal apa? Untuk mencantikkan diri dia di hadapan suami. So, tanggungjawab suami lah. Tapi zaman sekarang ni, ya, boleh tak kalau isteri tuntut suami supaya beli alat solek? Boleh. Tapi dengan syarat alat solek itu untuk suami. Ya, tapi kalau dia beli alat solek tapi bukan untuk suami tapi untuk orang luar, tak beli pun tak apa. Serius ni. Nampak tak, ya? Itu bukan satu tanggungjawab untuk suami. Pasal apa? Ini kat suami tak nak bersolek, tapi dengan orang luar dia nak bersolek. Nampak? Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu. Begitu badan perhiasan untuk suami, untuk dirinya, untuk berhias di hadapan suami. Ya, baik, bukan untuk orang luar, ya. Maksudnya suami wajib bagi keperluan alat solek, perhiasan, emas, pakaian cantik, wajib. Kalau suami tuntut, kalau suami mampu. Ya. Tapi dengan syarat untuk suami, bukan untuk orang luar. Tapi sekarang dunia dah terbalik. Baik. Pembantu rumah jika di rumah bapanya sebelum ini isteri. Pembantu rumah jika di rumah bapanya sebelum ini isteri mempunyai pembantu rumah, ya, yang berkhidmat untuknya, suami wajib menyediakan seorang pembantu rumah yang boleh berkhidmat sekadar yang diperlukan oleh isterinya. Pembantu rumah, kalau biasanya kalau kita kahwin dengan gadis yang memang ada pembantu rumah, maka bila dah kahwin, suami pun wajib kena sediakan pembantu rumah. Ikut kebiasaan adatnya, sebab dia dah hidup macam tu. Nampak tak? Ya, sama ada suami di kalangan orang yang kaya, sederhana atau fakir. Ya, pembantu rumah mestilah perempuan atau kanak-kanak lelaki mumayyiz yang belum balik atau mahram isterinya. Ganji pembantu rumah adalah tanggungjawab suami. Ya, kalau suami lah, kalau ikut kepada kemampuan suami. Kalau suami mampu, dia kena sediakan. Ini bagi isteri sebelum kahwin, dia memang dah biasa hidup dengan pembantu. Zaman dulu ada perempuan yang dikahwini itu dia biasa ada hamba. Maka bila dikahwini, dia kena sediakan hamba lah. Tapi kalau isteri yang tak biasa hidup bantu, dia biasa berdikari, dia masakkan untuk mak dia, dia tolong bantu adik-adik dia, maka bila berkahwin, suami tak mampu untuk sediakan. Ikut syarak. Ini disebutkan dalam kitab Fiqh Manhaji, begitu juga disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita lihat, tuan-tuan, kita perlu dapat satu gambaran yang jelas, yang kita nampak spesifik ataupun perimeter yang ditetapkan oleh para ulama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, perkara yang disebutkan tadi berdasarkan kemampuan suami. Berdasarkan kemampuan suami, tertakluk kepada kemampuan suami. Kalau suami mampu, ahlan wa sahlan, silakan. Kalau tak mampu, tidak boleh dituntut, sekadar ikut kemampuan suami itu sendiri. Ya, sebab dah pilihan masing-masing. Dah nak kahwin dengan lelaki tu, kahwinlah dan terimalah apa yang dia ada. Betul tak? Kalau you nak kahwin dengan lelaki yang memang gaji kecil, memang itu yang dapat, kadar yang kamu dapat itu sajalah.
ataupun nak lebih kerja sendiri, betul tak? Ya, tapi kalau nak kahwin yang kaya-kaya. Nampak? Betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kedudukan nafkah isteri. Sebelum ini telah dijelaskan perbezaan pemberian at-tamkin dengan pemilikan, ya, perbezaan pemberian dan pemilikan. Ya. Dalam perbahasan tentang nafkah usul kepada furuk dan nafkah furuk kepada usul. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak bincangkan tentang nafkah pemberian. Ya. Nafkah pemberian. Jika isteri makan, minum dan tinggal bersama-sama suami, ya, sebagaimana kebiasaan pada hari ini, tanpa membuat perjanjian yang menentukan kadar makanan asasi dan lauk pauk yang wajib diberikan kepada isteri, maka ia dinamakan sebagai pemberian. Ia akan gugur dengan berlalunya masa. Ya, dengan berlalunya masa. Maksudnya, kalau dia duduk sama-sama, tinggal sama-sama, dan begitu juga tak dikadarkan ketika akad, okey, tak dikadarkan, asalkan awak bagi nafkah, cukup makan, cukuplah. Dia tak berjanjian, okey, bila saya dah kahwin, saya nak awak bagi saya makan satu hari 5 kali. Itulah cerita. Ya, baik. Maka dalam hal ini dia gugur. Gugur masanya, maka dia tidak dikira sebagai pemilikan. Ya. Berlalunya maka berlalu habis. Kalau habis pun tidak dikira sebagai hutang. Baik. Nafkah pemilikan, tamlik. Tadi tamkin. Pemilikan. Jika isteri membuat perjanjian yang menentukan kadar nafkah dengan suami, atau hakim mewajibkan suami memberi kadar nafkah yang tertentu kepada isteri yang boleh dituntut walaupun masa sudah lalu, ini dinamakan sebagai nafkah pemilikan. Dalam hal ini, isteri boleh menuntut sebarang gantian yang disukainya. Nampak tu? Maksudnya, ya, kalaulah tiada perjanjian, ya, suami tu lalai tak nak bagi nafkah, so isteri tak boleh nak tuntut. Ini maksudnya nafkah tamkin. Ya, tak ada perjanjian dan tidak ditentukan kadar nafkah. Maka dalam hal ini tidak, kalaulah katakanlah suami tu lalai, dia memang jenis orang yang suka langgar perintah Allah, ya, 2 tahun tak bagi nafkah, maka di sini gugur tamkin itu, ya, tak boleh nak dituntut. Awak tahu tak, awak tak bagi saya makan 2 tahun, semua saya cari sendiri. Ya, awak pergi mana? Awak pergi berjoli sana sini, dia kata, bayar balik. Sebulan 500 bagi saya. 500 kali 24 kali. Dia kata, itu tamkin bukan tamlik. Kena pula suami malam tadi belajar fiqh manhaji. Ya, kita tak ada apa-apa perjanjian. Nampak? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalaulah ya, perjanjian dilakukan, okey, sebulan awak kena bagi saya 700 untuk makan minum saya. Okey, berjanji. Ya. Tapi kalau suami lalai, memang leka tak nak bagi, boleh jadi hutang. Ya. Bab tamkin ni juga boleh jadi hutang, boleh jadi tuntutan kalau ditentukan hakim. Katakanlah memang suami tu cepera sangat, ya. Yang tamkin tu dibawa ke mahkamah, hakim tengok kesesuaiannya, maka ditukarkan kepada tamlik. Maka ditentukan hakim, awak kena bayar balik hutang yang lalu tu. Sebab apa? Menyusahkan isteri kamu sehingga terpaksa dia jual hak milik mak bapak dia, macam-macam lah. Itu timbang tara si hakim. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesan pandangan umum. Jadi ini dua beza, tamkin dengan tamlik, pemberian dengan pemilikan. Kalau pemberian tu yang tidak ada perjanjian. Bila kahwin saja automatik tanggungjawab suami untuk bagi makan. Tapi isteri dengan suami tak ada perjanjian, tidak menentukan had sesiapa. Itu nafkah pemberian nama dia. Kalau suami lalai, leka, tak nak bayar nafkah, isteri tak boleh tuntut sebagai hutang. Tapi suami tetap berdosa. Berdosa besar. Ya, dia kena minta maaf dengan si isteri itu, ya, supaya memaafkan dia. Kalau tidak, akan jadi muflis. Pahala tu akan pindah dekat dia, tuan-tuan. Kalau pahala dah habis, nak bagi pada orang, dosanya pula akan berpindah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu. Manakala tamlik, ya, nikah. So nikah, sebelum nikah janji sebulan nak bagi berapa? Okey, saya janji sebulan nak bagi awak 1,000. Ya. So bila tu perjanjian tu sudah
suami sudah menjanjikan pada isteri dia nak memilikkan sebahagian hartanya. Setiap bulan 1,000 nak bagi. So memilikkan si isteri itu dengan sebahagian harta. Nampak tu. So itu jadi hutang kalau suami lalai. Terlupa 3 bulan, abang 3 bulan tak bagi saya 1,000, so minta 3,000, kena bagi. Ya, ataupun yang tamkin, ya, pemberian itu boleh bertukar menjadi tamlik atas budi bicara hakim. Hakim tengoklah macam mana, ya, kezaliman suami tu macam mana, betul ke berhak untuk tukar. Itu urusan hakim. Hakim lebih tahu, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesan pandangan umum ataupun dinamakan sebagai uruf dalam menetapkan kadar nafaqah. Ya. Baik, sebelum ini telah dijelaskan kadar makanan asasi yang wajib diberi kepada isteri. Kadar asasi itu ikut kemampuan suami. Ya, suami kaya ikut uruf wanita-wanita kaya yang diberi makan. Contoh, kalau ikut uruf wanita kaya sehari makan 4 kali, so suami wajib bagi 4 kali. Kalau ikut uruf wanita kaya yang suami dia kaya bagi makan satu hari ataupun sekali lauk 3 ke 4 lauk, so suami kena sediakan paling kurang 3 ke 4 lauk kepada untuk ikut uruf, ya. Dan isteri boleh tuntut. Manakala yang sederhana ikut uruf ataupun pandangan umum, amalan kebiasaan masyarakat, wanita yang bersuamikan sederhana gaji dia, ya, satu hari 3 kali, so wajib dibagi. Kalau suami bagi kurang, dia boleh tuntut itu. Kalau orang fakir miskin, mungkin 2 kali, mungkin sekali. Maka ikut uruf, ikut kebiasaan. Kalau yang sederhana 2 lauk, mungkin yang fakir miskin 1 lauk saja. Itu saja, ikut kadar. Ya. Baik, sebelum ini telah dijelaskan kadar makanan asasi yang wajib diberikan kepada isteri. Namun pandangan umum ataupun uruf, ya, sesuatu tempat pada sesuatu masa tidak berperanan dalam menetapkan kadar tersebut. Ya. Dalam semua keadaan, kadar yang telah ditetapkan ialah 2 cupak bagi golongan kaya, 1,5 cupak bagi golongan sederhana, dan secupak bagi golongan fakir. Ya. Bagi ini makanan asasi lah secupak kalau tengok kadar yang telah ditetapkan, ya. Tapi kalau ikutkan guru kami, Syekh Mustafa An-Nadwi rahimahullah ta'ala, cupak pun sebenarnya ikut keadaan, ya. Maksudnya ikut kadar macam mana yang telah ditetapkan. Mungkin yang dikeluarkan fatwa ini mungkin sesuai untuk masyarakat Arab, betul tak? Ya. Jadi tuan-tuan, tapi kita dengan lauk je, kadang-kadang kalau 1 cupak pun tapi tak ada lauk tak boleh juga, betul tak? Tapi kena ada disebutkan. Sebab itulah, ya, kalau kata saya pernah jumpa Syekh Mustafa Al-Bukhari, pengarang kitab Fiqh Manhaji, saya pernah berguru dengan dia, ya, beberapa kitab. Dia datang Malaysia tu, alhamdulillah. Dia kata nak bayar fidyah ataupun nak bayar kafarah, kan kena bagi 10 orang fakir miskin kan, yang kafarah sumpah. Tak nak tarik balik kafarah sumpah tu, dia kena bagi makan 10 orang. Sekarang ni tak relevan pakai secupak. Dia kena pakai wajbah kamilah. Kalau secupak tu mungkin berapa dia kena bagi, tak boleh secupak dia bagi makan 1 pinggan ada 2 lauk. Ikut keadaan macam tu. Ya, bagi saya, ya, mungkin ini ikut kadar masyarakat ataupun pengarang kitab ni dia berdasarkan kitab-kitab lama fiqh mazhab Syafi'i, ya, itu ditetapkan, ya. Baik, ya, hal ini adalah kerana makanan asasi tidak boleh berubah dan perbezaan pandangan umum. Ya, pandangan asasi, ya, betul. Selain itu, lauk pauk dan pakaian seumpama ditetapkan berdasarkan pandangan umum, ya. Jadi dia kata yang asalnya makanan asasi macam kita beras kan, orang kaya 1 hari 2 cupak untuk isteri, ya. Orang sederhana 1,5 cupak, ya. Dan orang fakir miskin 1 cupak sehari untuk isteri dia, ikut kemampuan telah ditetapkan, ya. Tapi hakikatnya memang ada ulama kata cupak pun ikut uruf, ya, memang cukup uruf juga. Macam seperti mana Syekh Mustafa Al-Nadwi kata ikut uruf dia berubah juga. Tidak semestinya tak boleh berubah, ya. Bukan lauk pauk saja ikut uruf, tapi sebenarnya, ya, hakikatlah. Tapi kalau ikut kitab, dia sebut macam tu lah, tak apa kita ikut kitab lah kan, ya. Baik, justru pandangan umum tidak memberi kesan dalam menetapkan kadar nafkah yang keterlaluan dan membazir atau majlis-majlis kerajaan yang tidak bermanfaat sebagaimana yang banyak berlaku pada hari ini, ya. Mari tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lauk pauk ikut kadar. Macam kita orang kaya 1 hari 4 lauk, orang sederhana 1 hari 2 lauk.
Orang miskin satu hari satu lauk, ikut kadar uruf. Itu biasa yang dilakukan. Ya, asalkan tidak bertentangan dengan syarak. Ya, tapi tidak boleh dikira juga kalau membazir, tidak dikira juga kalau yang keterlaluan sampai menyebabkan berlakunya perkara-perkara tak sepatutnya berlaku yang tidak dibenarkan oleh syarak itu sendiri. Ya. Baik, perbahasan tentang suami tidak mampu memberi nafkah. Ya. Apabila suami yang kaya mengalami kesempitan hidup hingga ke tahap sederhana atau fakir, maka kesempitan tersebut tidak memberikan sebarang kesan kepadanya. Ya. Isteri mesti setia bersama-sama suaminya dan menerima apa saja yang berlaku dengan redha. Ya. Maksudnya apabila suami itu kaya, mengalami kesempitan hidup hingga tahap sederhana atau fakir, ya, maka dalam hal ini isteri tidak boleh minta cerai. Ya, kecuali kalau dia nak tebus talak. Ya, dulu kaya sama-sama tapi bila miskin dia ceraikan. Nampak tak? Jadi ini satu perkara yang tak sepatutnya berlaku lah. Ya, ada kata ustaz boleh tak dulu suami saya kaya raya tapi dia dah bankrupt dah sebab COVID-19. Boleh tak saya nak minta cerai sebab apa? Ada lelaki lain nak kahwin dengan saya. Kata istighfar banyak-banyak, saya kata. Istighfar banyak-banyak. Nampak? Ya, habis macam nak hidup susah, hiduplah. Habis nak cari duit macam mana? Minta zakat. Minta sumbangan macam tu. Zaman Nabi kalau yang miskin tu tak ada pun macam mana wanita isteri sahabat minta punya, tak ada. Mana yang tampung zakat, mintalah zakat. Tapi saya dah biasa dengan mewah ni, pakai kereta MPV tapi takkan nak naik motor pula. Itu hakikat ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya. Baik, jika kesempitan tersebut bertambah hingga tahap papa kedana, isteri boleh meminta fasakh. Sampai tahap tak boleh nak makan langsung. Ya, kalau masa fakir tu boleh makan satu hari 2 kali, tapi ini sampai tak makan langsung, maka mereka boleh minta fasakh. Ya. Tapi isteri-isteri Nabi paling hebat dalam ni lah tuan-tuan. Isteri-isteri Nabi paling hebat. Sayyidah Aisyah mengatakan pernah dapur kami tidak berasap beberapa hari. Nampak tak? Namun nak minta cerai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah terlintas di isi hati isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ikut hukum, sampai kesempitan yang terlalu sempit papa kedana, maka dia boleh minta fasakh. Minta fasakh daripada hakim itu sendiri. Ya. Jika isteri memberi fasakh, hakim mesti menerima tuntutan itu dan memisahkan mereka. Walau bagaimanapun tindakan tersebut diambil selepas suami tidak mampu memberi nafkah sekurang-kurang 3 hari. Ya, kalau 3 hari tak boleh bagi makan, ya, maka dia boleh. Lebih 4 hari tak boleh bagi makan, 5 hari, maka hakim boleh jatuhkan fasakh. Ya, hal ini dilakukan untuk memastikan ketidakmampuan suami kerana kesempitan tersebut mungkin akan hilang dalam tempoh itu. Ya, mungkin 1 hari ya tak boleh bagi makan. Mungkin hari keempat boleh bagi makan, datang rezeki dan sebagainya. Ya. Jadi tak boleh. Hakim, suami saya 1 hari suntuk tak bagi saya makan. Hakim kata sabar. Tunggu 2-3 hari. Bila 3 hari nanti barulah kamu tuntut fasakh. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apakah hujah dalilnya tuan-tuan? Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki yang tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan nafkah kepada isterinya, Nabi kata pisahkan mereka berdua, fasahkan. Ya, fasahkan mereka, tidak lagi dikata tak jatuh talak, fasah. Pernikahan itu dibatalkan. Dibatalkan maksudnya tak ada iddah lah. Tak ada maksudnya tak boleh rujuk. Ya, nak nikah yang baru lah dengan mahar yang baru. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila isteri redha untuk terus hidup bersama-sama suami yang tidak berkemampuan, dia masih boleh meminta fasakh selepas itu. Ya, maksudnya apabila isteri redha untuk terus hidup bersama-sama, dengan masa mula-mula dia tahan lah, lama-lama tak tahan. Ya, katakanlah okeylah tak apalah bang, sebulan dia tahan, 2 bulan tak, 3 bulan tak boleh jadi ni, teruk sangat nak makan tak boleh, maka dia boleh minta fasakh tetap juga. Ya, hal ini adalah kerana memudaratkan yang disebabkan ketidakmampuan suami memberikan nafkah berlaku setiap hari
sedangkan pada setiap hari itulah ada hukumnya yang tersendiri. Seperti makan, hukum sendiri pun bagi makan, bagi keperluan yang memenuhi tuntutan dia sebagai suami untuk isteri yang melayan dia. Ya, walau bagaimanapun isteri tidak harus meminta fasakh jika suami mampu memberikannya makan makanan asasi golongan fakir. Nampaknya contoh dia boleh bagi makan satu hari secupak. So dia boleh, tak boleh minta. Tapi kurang daripada secupak seperti mana disebutkan tadi, ya, kurang daripada kadar yang uruf itu, ya, maka dia boleh minta fasakh. Ya. Okey. Seperti tidak ataupun dia boleh bagi makanan asasi. Lauk tak boleh bagi. Tak apa, saya boleh bagi awak makan. Setiap hari saya boleh bagi makan awak makan. Ya. Tapi makan apa? Makan nasi saja. Lauk tak ada. Ya. Cukuplah satu hari 2-3 kali makan tapi tak ada nak. Mana boleh macam tu? Kena ada lauk. Ya, lauk garam aja tak boleh, kena sekurang-kurangnya satu ayam, ikan kena sebagainya. Ya. Maka ini juga tidak dikira sebagai kemampuan walaupun kenyang tapi pelengkap tu tak ada. Kalau macam tu sedap lah tuan-tuan. Okey, saya bagi awak makan nasi saja. Lauk cek sendiri. Mana boleh bang? Saya dah jalankan tanggungjawab. Tak boleh macam tu. Ya. So isteri boleh minta fasakh ikut kadar. Suami tidak boleh memberi kadar mengenyangkan isteri, iaitu satu cupak sehari dan ditambah dengan lauk mengikut kadar pandangan umum fakir miskin di tempat itu. Biasanya sekali makan orang fakir miskin satu lauk. So dia kena sediakan. So kalau suami sediakan nasi saja, ya, tanpa lauk yang mengikut kadar yang hatta telur sekalipun. Telur pun tak mampu. Ya, telur goreng kicap. Jadilah. Hakim mampu juga ikut kadar fakir miskin. Ya. Jadi hakim dia tanya hakim, saya ni makan tak cukup. Tanya suami, awak bagi dia makan apa? Satu hari satu cupak. Cukup lah tu kan, cukup. Lauk apa? Lauk dia tak bagi saya lauk. Saya bagi lauk, saya mampu bagi telur je. Telur goreng kicap. Dia kata, okey lah tu. Lauk lah tu. Ikut uruf fakir miskin, memang itu. Kadang-kadang mereka makan. Dia tak selalu mereka makan. Ya. Tapi kalau diorang dia makan macam Allah, sedih, kesian. Saya pernah tengok kat video Indonesia tu, ada budak, dia hanya, Allah, saya tak boleh layan mata. Budak dia hanya makan nasi kosong yang mak dia taburkan garam. Mak taburkan garam. Allahu Akbar. Ya, dia kata, cikgu dia kata kalau ada duit lebih kami berikan keropok. Keropok Indonesia tu bagi dia makan dengan tu. Oh, suka betul dia. Tapi cikgu sana gaji bukan besar pun. Ya. Mungkin sini lagi besar lah kot. Tapi kerajaan ialah kerja tetap lah kan. Tapi takkan hari-hari nak bagi dia makan keropok tu. Cikgu pun ada belanja yang dia nak tentukan juga. Nampak tak? Ya. Jadi ikut kadar macam tu. Ya. Baik. Jadi kalau hanya sediakan nasi tanpa lauk, dah kira tak mampu. Apa kedana dan boleh minta fasakh. Hal ini adalah kerana ia bukan makanan asasi. Silap. Minta maaf, saya ada cakap yang lalu tu, ya. Kalau suami mampu bagi makanan asasi, isteri tak boleh minta talak. Walaupun tak mampu nak sediakan lauk pauk. Tapi nasi ada, tapi boleh sediakan lauk pauk yang bukan ikut uruf, mungkin dengan kicap saja ke. Nampak? Ya. Pasal apa hal ini? Sebab lauk pauk bukan dikira sebagai makanan asasi. Ya, yang manusia boleh hidup tanpanya. Maksudnya tanpa lauk ada nasi boleh hidup. Saya minta maaf, silap. Ya. Kesilapan fakta yang saya sampaikan tadi, yang mana yang dimaksudkan kalau yang suami tak bagi mampu makanan asasi sekalipun. Nampak kan saya ada sebut dulu tu, ya. Kalau ikut kemampuan fakir miskin, nasi dengan ikan bilis, itulah. Ya, cukuplah itu kemampuan yang dibagi oleh suami. Itu ikut orang fakir miskin. Sama jugalah. Ya, walaupun tak boleh bagi satu ayam, tak boleh bagi satu lauk, tetap dikirakan masih mampu bagi secupak sehari, tuan-tuan. Bagi secupak sehari itu sudah dikira untuk melepaskan kadar hidup. Maksudnya boleh makan, tak mati. Nampak tak? Ya. Jadi isteri tak boleh minta fasakh. Demikianlah halnya jika suami tidak mampu menyediakan perbelanjaan pembantu rumah
kerana khidmatnya hanya sebagai penyempurna. Sedangkan tanpa seseorang boleh melaksanakan tugas harian bersendirian. Maksudnya, kalau suami tak mampu nak sediakan pembantu rumah, isteri tak boleh sediakan, tidak boleh bak kata orang minta fasah. Nampak tak? Tapi dia kena faham tuan-tuan. Dalam hal ini, kalau suami mampu untuk sediakan lauk, dia patut sediakan lauk. Ikut uruf, kena faham. Tapi kenapa pula tak boleh minta fasah? Sebab suami masih lagi mampu bagi makanan asasi untuk hidup. Tapi bab lauk, suami tak mampu, maka gugur tanggungjawab itu. Ya. Tapi katakanlah suami itu kaya, mampu. Dia mampu untuk sediakan lauk. So, dia tak boleh provide hanya makanan asasi. Sudah menjadi kewajipan untuk dia sediakan lauk pauk sebab dia mampu. Nampak? Dan sebab dia mampu dan isteri yang dikahwin itu sebelum dia berkahwin memang terbiasa hidup dengan mak bapak, ada pembantu, maka suami yang mampu untuk mengganjikan pembantu, maka dia wajib sediakan pembantu. Tapi bila suami jatuh miskin, tak mampu nak sediakan, isteri tidak boleh minta fasah selagi mana suami mampu untuk beri makanan asasi. Itu kaedahnya tuan-tuan. Ya. Baik, namun jika suami tidak mampu menyediakan semua nafkah golongan tersebut, isteri berhak minta fasah. Maksudnya, hatta kalau makanan asasi sehari secupak pun tak mampu. Ya, ada pun tak cukup, suku cupak, setengah cupak, maka isteri boleh minta fasah. Sebab apa? Asasi pun tak boleh, matilah tuan-tuan. Itu pun tengok 3 hari. 3 hari tak boleh makan, masuk Pak Aidi, hakim dah masuk 4 hari tak makan, lapar dah ni, dia kata. Ya, boleh difasahkan. Ya, fasahkan, tak ada rujuk. Kalau nak kahwin, nikah baru dengan mas kahwin yang baru. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masa lebih kurang dalam 5 minit lagi. Nafkah lain di samping perkara yang dinyatakan seseorang itu juga bertanggungjawab memberi nafkah kepada harta benda miliknya. Ya. Maksudnya nafkah benda lain, bukan isteri saja. Ya, kita dah tahu macam mana beza yang boleh dituntut sebagai hutang, iaitu tamlik, iaitu pemilikan. Manakala nafkah hadiah, pemberian tidak boleh dituntut. Ya. Beza kalau macam anak-anak dia tak ada tamlik, tak ada tamkin. Ya. Maka di sini tidak ada spesifik dan tidak dikira sebagai hutang. Kalau ada nafkah-nafkah yang lain, iaitu harta miliknya seperti binatang ternakan, ya, seperti binatang-binatang yang macam kucing dan seumpamanya, maka itulah yang perlu diambil kira dan perlu dinyatakan. Baik, di samping perkara dinyatakan seseorang itu juga bertanggungjawab memberi nafkah kepada harta benda miliknya. Nampak tu? Apa dia? Nafkah kepada binatang. Ya, binatang terbahagi pada 3 jenis: binatang yang halal dimakan, binatang peliharaan yang tidak halal dimakan, dan binatang bukan peliharaan. Ya, binatang yang halal dimakan seperti lembu, unta dan sebagainya, ya, maka dia wajib memberi makan dan wajib memberi minuman. Ya, maksudnya kalau dia tidak berbuat demikian, dia terpaksa memberi makan, dia dipaksa memberi makan minuman oleh kadar yang mencukupi untuk terus hidup. Ya, jika tidak, hendaklah menjualnya. Jika dia masih berdegil, binatang itu hendaklah dijual secara paksa. Hakim lah ni, kerja hakim. Nampak macam betul sekali. Ya, hak binatang pun Islam ada bincang kan tuan-tuan. Sehingga kan kalau dia tak nak bagi makan, tak cukup bagi makan, hakim boleh masuk campur. Nampak? Ya. Binatang, binatang, rumput dan sebagainya, tak perlulah binatang kita nak bagi dia makan beef stick ke apa, tak ada lah kan. Binatang peliharaan yang tidak halal dimakan, antara binatang yang tidak halal dimakan seperti anjing pemburuan, ya, seperti kucing, helang, lebah dan sebagainya, ya, ulat sutera, pemiliknya mesti menjaga dan memberi nafkah makanan dan minuman kepada binatang tersebut. Jika dia enggan menjualnya atau tidak ada pembelinya, dia mestilah menyerahkan binatang tersebut kepada mereka yang boleh memanfaatkan supaya dia boleh hidup. Ya, katakanlah dia tak nak jual, hakim boleh paksa kau jual. Kalau kau tak nak jual, kau kena bagi dia makan. Tak bagi dia makan, hatta lebah sekalipun. Nampak tu? Ya, sebab tu kalau bagi simpan kura-kura, dia tak bagi makan, kena bagi makan. Ya, kalau tidak, dia tak ada siapa pembeli,
hakim boleh tentukan bagi kepada sesiapa yang nak jaga, boleh mampu bagi dia makan. Ya. Baik, binatang bukan peliharaan. Ya. Contoh binatang bukan peliharaan ialah anjing liar, binatang-binatang berbisa. Ya. Tapi kalau anjing peliharaan sendiri untuk berburu, ya, untuk jaga tanaman, untuk jaga ternakan, itu wajib bagi makan ikut kadar kemampuannya. Ya, macam saya bela kucing 2 ekor. Ya. Satu hari bagi makan 3 kali. Pagi, tengah hari, malam. Ya. Tapi bagi yang ken yang sedap tu, bagi satu sekali lah bagi makan. Ya. Yang lain tu bagi makan yang biskut tu. Yang tu biskut letak je. Dia makan 3-4 kali, lebih cukup lah bagi dia minuman dan seumpamanya. Ya, contoh binatang bukan peliharaan adalah anjing liar, binatang-binatang berbisa. Orang ramai tidak perlu memberi makan dan minuman kepadanya. Hal ini adalah kerana tidak salah membunuh selagi ia berkeadaan demikian. Ya. Maksudnya binatang yang kalau macam anjing Nabi SAW pernah memerintahkan supaya membunuh binatang anjing liar yang mengganggu ketenteraman orang lain. Ya. Tapi binatang macam ni tak disunatkan bagi makan. Kita nampak ular, kita bagi dia makan, tak digalakkan. Ya. Tapi kalau anjing yang kucing-kucing yang tidak terjaga, tak kacau orang, nak bagi makan boleh je. Selalu je bagi tulang-tulang campak ke belakang, anjing dia makan selamba je. Ya, boleh ya. Tapi kalau yang belia, suka gigit orang, yang mengganggu dan seumpamanya, disunatkan bunuh. Seperti kalau gigit ular dan seumpamanya, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, nafkah kepada pokok dan tanaman. Nampak? Maksud memberi nafkah kepada pokok dan tanaman adalah dengan menyiram dan menjaganya. Nampak tu? Wajib. Kalau kita buat tanam pokok tapi kita tak jaga dia, berdosa tuan-tuan. Kalau kita rasa tak nak, kita jangan tanam. Ya. Jika pemiliknya tidak mahu menebangnya untuk sesuatu tujuan, dia hendaklah menyiram dan menjaga pokok atau tanaman tersebut. Hal ini demikian kerana kecuaian menjaganya dianggap mensia-siakan harta benda tanpa sebab yang dibenarkan syarak. So, mensia-siakan harta benda, hukumnya berdosa. Nampak tak? Dia bukan dosa pasal tak bagi makan tu. Pokok ke reti apa, dia bukan ada nyawa macam kita ni, tuan-tuan. Ya, walaupun dia berzikir dalam Al-Quran disebutkan, tetapi kita mensia-siakan harta. So, kalau kita rasa nak jaga, tanam. Ya, kalau disia-siakan, nanti buat dosa saja. Jika pokok-pokok atau tanaman itu ditebang untuk dimanfaatkan atau untuk sesuatu pembangunan dan sebagainya, dia boleh menebangnya atau membiarkannya mati kekeringan. Ya, kalau nak dimanfaatkanlah tanah tu, nak tebang malas tapi dibiarkan mati, boleh. Tapi dengan niat untuk dimatikan pokok itu atas sebab untuk memanfaatkan dengan benda lain, nak buat rumah dan sebagainya. Hal ini adalah kerana perbuatan tersebut mempunyai tujuan yang diizinkan oleh syarak. Sedangkan kalau kita tak ada apa-apa purpose, kita biarkan saja, ya, kita tak bagi dia makan, kita berdosa sebab mensia-siakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Habis sudah bab berkaitan dengan nafkah. Insya-Allah hari Rabu kita akan masuk bab yang membincangkan tentang penjagaan anak, hadanah. Siapa yang berhak dapat penjagaan anak-anak ni, bapa ke mak, atuk, nenek dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita bincangkan nanti. Baik, untuk bulan ini kita start kuliah sehingga habis lagi sikit lagi ni tuan-tuan. Ya, pengajian fiqh manhaji ini hanya Isnin dan Rabu saja. Hari Jumaat tak ada lagi dah. So seminggu 2 kali saja insya-Allah. So kita jumpa Rabu dan jumpa lagi Isnin depan insya-Allah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Kita mendapat kita dapat keberkatan. Insya-Allah kita bertemu pada hari Rabu. So kita mohon maaf kalau ada salah silap, kalau kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup tasbih kita dengan tasbih kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.